lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana Rabbana walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ayat ini berkaitan dengan ahli neraka dan sebab-sebab mereka ditempatkan di dalam neraka. Waliyazbillah. Walaqad dhara'na dengan makna hayya'na. Hayya' ni tahiyah, tahiyah ni Allah mudahkan untuk Jahannam itu, untuk Jahannam, negeri Jahannam, neraka Jahannam. Katsiran minal jinni wal ins, ramai. Kasiran, dia tak kata aksar, kasir. Kasir mana ramai lah. Ramai ni lebih pada 30 ramai, kan? Kasiran minal jinni wal insi, daripada jin dan manusia. Jahannam ni tempat jin dan manusia je. Makhluk lain tak ada. Kenapa Allah mudahkan neraka itu untuk jin dan manusia yang bagaimana? Katsiran minal jinni. Kenapa Allah hayya'a? Hayya'a, tahyiyah, maknanya Allah mudahkan. Allah bukalah. Mudah ni maknanya dia tak susahlah. Dia mudahkan, dia buka. Sebab demikian kerana manusia ni tidak menggunakan 3 panca indera yang paling penting, iaitu lahum qulubun, ada hati tapi la yafqahuna biha bil qulub, walahum a'yunun, ada mata, la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, dan bagi mereka ada telinga tapi tidak mendengar dengan telinga tersebut. Baik, ada 2 isu di sini. Isu pertama, walaupun di akhirnya, di akhir jumlah dia, iaitu isu manusia dan juga jin yang tidak menggunakan hati atau fikiran untuk berfikir, dan tidak mengguna mata untuk melihat, tidak mengguna telinga untuk mendengar. Cuba tengok, fikir, lihat, dengar. Kalau kita tengok dalam surah Allahumma salli ala surah kita baca malam Jumaat tu, Sajdah, kan? Allah sebut thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a, kan? Bukan telinga, pendengaran. As-sam'a, pendengaran. Wal absar, bukan mata tapi penglihatan. Wal afidah, bukan hati tapi fungsi hati, berfikir. Jadi untuk apa setelah Allah jadikan Allah masukkan ruh kita
buat jasad dulu, lepas jasad masuk roh. Lepas masuk roh dia bekal 3 perkara. Sama, disebut sam'a dulu, telinga dulu. Telinga dengar. Jadi kita kena dengar. Dengar apa? Dengar ayat-ayat Allah. Dengar nasihat-nasihat. Khususnya ayat-ayat Allah lah. Kalau ke dalam ayat ni, dalam ulaika kal an'am balhum adall, ulaika humul ghafilun, ghafilu an ayatina, lupa daripada ayat-ayat kami. Maksudnya di sini la yafqahuna biha, lahum qulubun, disebut di sini qulub, hati. Kemudian lepas hati, tartibnya di sini mata, tidak melihat. Hati tidak faham. La yafqahu dengan mana la yafhamu. Mata tidak melihat. Melihat ni rujuk kepada perbuatan-perbuatan, contoh-contoh yang Allah lakukan kepada orang yang jahat, orang yang derhaka pada Allah. Sepatutnya kita melihat apa yang berlaku itu menjadi pelajaran. Kan? Kita tengok yang Allah buat kepada kaum Nabi Nuh. Macam mana Allah banjirkan dia. Dan punca Allah banjirkan zaman Nabi Nuh. Punca Allah tenggelamkan Fir'aun. Punca itu kena tengok peristiwa tu, dia panggil la yubsirun. Makna sepatutnya manusia yang nak selamat daripada neraka, dia kena guna mata tengok peristiwa-peristiwa yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak kan peristiwa-peristiwa yang bermula dengan zaman Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib. Semua Nabi-Nabi ada cerita yang diceritakan oleh Allah. Peristiwa secara seolah-olah live berlaku. Kenapakah manusia walahum a'yunun? Dia ada mata tapi tak tengok. Tengok macam mana kita duduk zaman ni. Tengok dengan arti kata tindakan yang Allah buat itulah. Walahum adhanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha, tidak mendengar. Dengar ni dari sudut nasihat, ucapan, ayat-ayat Allah yang dibaca, dia dengar. Makna dengar rujuk kepada yang kita kena ambil gini, yang melibatkan pendengaran ini apa yang dinasihati, dibaca. Kalau Quran dibaca, kalau ulama menasihati kita, kita dengar. Tapi dia ada telinga, dia tak dengar, tak ada masa nak dengar. Dia ada mata tapi tak pernah tengok peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah. Dia ada hati tapi tak berfikir. Maknanya seolah-olah 3 pasca indera ini yang telah Allah cipta selepas dimasukkan nyawa, supaya kita menggunakan untuk dekat kepada Allah, untuk bersyukur. Kalau kita tengok dalam surah tadi, Sajdah tadi, lepas Allah kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sedikit apa yang kamu mensyukuri. Maknanya Allah jadi pendengar, pendengaran kamu tak dengar, menggunakannya dengan erti kata dalam perkara-perkara yang boleh mengisafkan kita lah. Begitu. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir,
dia bawa beberapa cerita lah. Antaranya dia kata, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insin, maknanya hayya'nahum laha wa bi'amali ahliha ya'malun. Maknanya kami, kata Allah, kami mudahkan mereka untuk ke neraka, dan mereka dengan amal ahli neraka mereka melakukan amal. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق علم ما هم عاملون قبل قونهم. Allah Subhanahu wa taala disebut dalam tafsir Ibn Katsir, setelah dia ingin menciptakan makhluk, dia dah tahu mereka akan beramal dengan amalan-amalan yang tertentu. Fakataba dzalika indahu fi kitabin qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Dia telah tentukan sebelum dia cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Disebut oleh sebagaimana ada dalam hadis sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir sebelum dia mencipta langit dan bumi 50,000 tahun. Dan arasy Allah berada di atas air. Ini panjang cerita yang dibawa oleh Ibn Katsir mengenai ahli syurga dan ahli neraka. Apapun lahum qulubun la yafqahun, kata Ibn Katsir. Apa makna lahum qulubun la yafqahun mengikut Ibn Katsir? Dia kata laisa yantafi'una bi syai'in min hadhil jawarih allati ja'alaha Allahu lil hidayah sababan lil hidayah. Manusia kebanyakannya tidak mengambil manfaat dengan hati untuk fikir agama, tidak ambil manfaat dengan telinga untuk dengar agama, ikut Ibn Katsir, dan tidak mengambil manfaat daripada peristiwa untuk peristiwa-peristiwa yang berlaku untuk kembali kepada agama. Itu maksud dia tak ambil manfaat. Dia mungkin sibuk dengan urusan-urusan sehingga tak ada nak fikir tentang agama. Kenapa Allah suruh semaya, kenapa dia semaya, tak faham pun, tak kisah, mana tidak ambil berat. Sedangkan itu sababan lil hidayah, kata Ibn Katsir. Itu sebab akan mendapat hidayah daripada Allah. Kemudian Ibn Katsir bawa ayat surah Al-Ahqaf ayat 26. Surah Al-Ahqaf ayat 26. Dia ayat Ahqaf ni bunyi lahum qulubun la yafqahuna biha, sama je lah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la Surah Ahqaf, sorry, itu ayat tadi tu. Wa ja'alna lahum sam'an, ni surah Al-Ahqaf ayat 26. Wa ja'alna lahum, kami jadikan untuk mereka pendengaran, wal absar, penglihatan, wa afidatan, dan kami jadikan hati-hati ataupun fungsi hati. Allah buat hati boleh mikir. Ada dah kita ni telinga boleh dengar, tapi dia tak guna untuk cari agama. Fama aghna anhum sam'uhum, tak berguna kepada mereka pendengaran mereka untuk agama lah. Wala absaruhum, dan juga tak guna penglihatan mereka untuk melihat supaya kembali kepada agama. Wala afidatuhum, dan juga tidak menggunakan fikiran hati mereka untuk berfikir
tentang agama min syai' sedikit. Kenapa dia tak guna? Id kanu yajhaduna bi ayatillah, saat mereka itu semasa di dunia mengingkari ayat-ayat Allah. Oh gitu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ahqaf, kenapa berlaku kecuaian? Kecuaian untuk memanfaatkan telinga, mata dan penglihatan, kerana kecuaian terhadap ayat-ayat Allah. Kufur dengan ayat Allah itu dikira orang yang tidak mensyukuri dan tidak mengguna panca indera tiga tadi. Maknanya kalau kita tak ambil peduli dengan ayat-ayat Allah, di sini sebut id kanu yajhadun. Jahada dengan makna kafara. Mereka ingkar kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dengan sebab itu Allah menyeksa mereka dengan sebab mereka mensia-siakanlah ayat-ayat Allah yang Allah beri. Maknanya dalam ayat ni kalau kita nampak lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi tak faham. Tak faham apa? Tak faham Quran lah. Tak faham ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, tidak melihat, tak melihat apa-apa yang disampaikan oleh Allah mengenai peristiwa-peristiwa yang telah Allah tunjukkan, azab-azab yang Allah tunjukkan. Begitu juga walahum adhanun la yasma'una biha. Orang macam ni Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Apa makna seperti binatang? Maknanya mereka hidup atas kepentingan yang depan saja, yang nampak saja. Makna untuk makan, minum, habis itu bersedia untuk mati dan merasakan selepas kematian tidak ada lagi apa-apa. Gitu. Ayat lain yang disebut dalam Ibnu Katsir dikaitkan dengan ayat summun bukmun umyun fahum la summun summun kait dengan apa? Summu tak dengar tak? Bukmun kait dengan bisu, tak fikir. Umyun buta, tak melihat. Fahum la yarji'un, maknanya mata tidak melihat dikatakan la yubsirun, itu dianggap orang umyun. Bukmu bisu kerana tidak berfikir ke? Tak boleh berfikir. Summu tak dengar. Ini sifat-sifat orang munafik. Dia ada segala kebaikan tapi dia tidak kembali kepada kebaikan itu. Mengenai orang kafir, maknanya orang munafik ni dia tahu kebenaran, dia zahirkan kebenaran, tapi dia tidak berubah. Orang kafir Allah guna dalam surah Baqarah ayat 171 dengan kata summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Orang kafir tak faham, orang munafik faham tapi tak nak ikut. Orang kafir tidak berakal, tidak berfikir. Walam yakunu summan bukman umyan illa anil huda. Maknanya bisu pekak tuli ni tentang hidayah, bukan tentang dengar benda lain. Dengar benda lain tak ada isu, tentang nak kembali kepada Allah ini. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau
asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka sesungguhnya mereka tidaklah buta penglihatan tapi buta hati. Dia tak lihat dengan hati. Dia nampak benda-benda yang berlaku tapi dia tidak menggunakan hati untuk berfikir tentang itu. Wa man ya'shu an dzikri. Ini surah, tengok surah Zukhruf. Surah Zukhruf ayat 36 37. Wa man ya'shu kan? Ya'shu. Macam mana baca tu? Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Allahu akbar. Sesiapa ya'shu menjauhkan diri daripada ingat kepada Allah Ar-Rahman, kami ikatkan baginya syaitan, maka syaitan itu kepada orang tersebut jadi qarin, kawan rapat. Dan syaitan itu wa innahum la yasuddunahum anis sabil, sesungguhnya syaitan itu akan menghalang mereka, orang-orang yang disesatkan itu, daripada jalan Allah, jalan hidayah. Wa yahsabu, dalam masa yang sama mereka menyangka annahum muhtadun, bahawa sesungguhnya mereka berada di dalam hidayah. Ini dalam surah Zukhruf, Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Ulaika kal an'am ay haula'i alladhina la yasma'unal haqqa. Mereka itu seperti binatang ternakan. Maksudnya apa? Dia kata mereka itu tidak, orang-orang yang tidak mendengar kebenaran, wala ya'unuhu, dan tidak membantunya kebenaran, wala yubsirunal huda, dan mereka tidak nampak kebenaran. Mereka itu kal an'ami as-sariha allati la tantafi' bihadhil hawasi. Seperti binatang yang tidak bermanfaat, tidak mengambil manfaat daripada ciptaan-ciptaan ini. Binatang dia tak ni kan, dia tidak ambil apa-apa, dia tidak ada akal, dia tidak manfaat. Takkan kita manusia yang diberi akal ini sama dengan binatang? Maknanya binatang tak apalah, sebab dia tak ada akal, dia tak boleh berfikir. Takkan kita macam binatang? Allah kata mereka macam binatang ternakan, kerana ada fikiran tak guna. Yang binatang tu tak guna, tak apa, dia tak ada fikiran. Yang kita yang ada fikiran ni tak guna, seolah-olah kita turunkan standard kita yang Allah angkat menjadi status pemikiran yang tidak digunakan. Okey, balhum Allah. Itulah maksudnya daripada ayat ni. Adakah kita nak kata ayat 179 ni, kita nak kata bahawa takdir Allah untuk ahli neraka, dia beramal dengan ahli neraka, ataupun sebenarnya kecuaian yang dilakukan oleh manusia dengan tidak mengambil manfaat daripada kemudahan. Itu. Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, yang kita kena ambil lah, bahawa ya,
Mungkin sesuatu yang Allah tentu itu akan berlaku, takdir yang Allah takdir itu akan berlaku. Tapi tidak pun hikmah Allah, tidak pun Allah beritahu kita. Allah tak beritahu kita kita ni ke mana dah. Dia buka. Dia kata inna hadainahu sabil, kami tunjukkan jalan ini. Pas dia offer, dia buka. Imma syakiran, sama ada kamu nak jadi orang bersyukur, maknanya menggunakan fikiran, memikirkan apa yang Allah turunkan, Quran, menggunakan mata melihat perkara yang benar, hidayah, dan menggunakan telinga untuk mendengar perkara yang disampaikan oleh Allah SWT. Tiba-tiba kita tak buat demikian. Adakah tindakan kita tidak membuat itu merupakan takdir Allah? Itu isunya. Ataupun sikap kita, kecuaian kita. Allah tunjuk. Jadi di sinilah satu pertemuan yang dikatakan usaha. Inna sa'yakum, dia sebut dalam Quran kan, inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kamu lasyatta, berbagai-bagai. Nah, kalau kita tengok ayat-ayat lain lah, yang menunjukkan peluang itu memang ada untuk kita kembali kepada Allah, itu dibuka seluas-luasnya. Cuma mungkin kita tidak mengambilnya, dan kita mungkin tertarik macam ayat sebelum ni. Kalau kita tengok ayat hari ni dengan ayat sebelum ni, kita kata ayat 175 tu, ayat 175 tu cerita seorang lelaki yang Allah beri kepadanya ayatina, ayat-ayat Allah. Mana macam kita Quran lah. Fansalakha minhu. Kenapa berlaku ni? Fansalakha. Kenapa dia terlepas pandang? Adakah itu satu takdir Allah ataupun itu kecuaian manusia? Allah beri dah. Naba alladhi atainahu ayatina. Maknanya Allah nak tunjuk dia, dah tunjuk hidayat dia, dah beri dah ayat. Tapi dia terlepas, tak ada masa. Sebab apa? Sebab asal dah ditakdir begitu, ataupun kerana kecuaian. Allah beri akal, Allah beri fikiran, tapi dia tak guna. Binatang tak guna, tak apa, dia tak ada fikiran. Begitu. Ini nampak sangat, kalau kita kaitkan dengan ayat 175, kecuaian kita, kecuaian manusia. Kita tak boleh nak mengatakan takdir, sebab takdir Allah kita tak tahu. Allah saja yang tahu benda yang akan berlaku dan yang telah berlaku. Tapi kita yang akan memilih takdir itu, yang menentukan ke arah mana kita nak bergerak. Ambillah situ. Jadi ana rasa ayat 179 ni kena baca sekali dengan ayat 175. Maknanya ayat 175, 176, 177, 178, 179. Ini kena baca sekali. Dia tak boleh nak asing. Tak boleh nak asing. Ayat 179 ni baca satu saja, sebab dia ada kaitan dengan watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ayat 176 pun ada kaitan, 177 ada kaitan, 178. Kalau kita tengok 178 kan, dia cerita may yahdillah, siapa yang Allah tunjuk jalan, fahuwal muhtadi. Semalam kita kata sesiapa yang apa? Sesiapa yang ambil
manfaat daripada ayat-ayat kami, Allah tunjuk hidayah kepadanya. Tengok ni, ayat 178 kan. Man yahdillah, kita kata man apa ni? Yantafi', ataupun kita kata semalam apa? Bi ayatina, sesiapa yang ambil manfaat dengan ayat-ayat kami, yahdillah, Allah akan tunjuk hidayah. Ni. Fahuwal muhtadi, maka ketika itu dia orang yang mendapat hidayah. Wa man apa? La yantafi', tidak ambil manfaat bi ayatina. Ayatina ni kita ambil ayat 175 tu. Sesiapa yang tidak mengambil manfaat daripada ayat-ayat kami, yudlil, Allah akan sesatkan dia. Gitu. Yudlil, Allah akan sesat dia. Faulaika humul khasirun. Jadi ayat 179 ini dia nak cerita al-khasirun ni. Al-khasirun ni. Makna apa? Sebab apa kita kata man la yantafi'? Sebab Allah kata dalam ayat 179, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tidak faham dengan hati itu ayat-ayat Allah. Ayat-ayatina yang sebab tu kena kait dengan ayat 175 tu. Kan? Walahum a'yunun la yubsirun. Kenapa mereka tidak mendapat hidayah? Kenapa Allah sesat? Kerana dia tak guna. Tak guna akal untuk berfikir, hati untuk memahami. Tak guna mata untuk melihat, tak guna telinga untuk mendengar. Maka Allah sesatkan dia. Jadi seolah-olah ayat 179 ni nak cerita pasal wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Adapun nak cerita may yahdillah fa huwal muhtadi ni, ayat akan datang. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi hak ni sikap orang yang diberi hidayah. Mana masih ada lagi lah cerita dia. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih. InsyaAllah ayat 180 ni kita bincang besok. Apapun kita buat keputusan besok dengan izin Allah sampai ayat 181 tu. Ataupun selepas dia. Mungkin kita tengok dulu. Tapi ayat semalam anda ingat ke ayat 179 ni dia dah terputus dengan sebelum. Rupa-rupanya belum lagi. Maknanya ayat 179 masih lagi berkait dengan watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Kalau tidak dia jadi kita rasa tak puas hati. Kita rasa tak faham. Kita rasa biar Allah belaka juga, takdir Allah begitu, kita tak payah usahalah. Kalau kita baca separuh-separuh ayat ataupun baca terasing ayat 179 ni. Dan 180 ni kita tengok dulu esok macam mana. Adakah dia masih terikat dengan watslu alaihim? Jadi isunya ambil daripada watslu alaihim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita banyak kali dah baca ni. Tapi banyak benda yang masih lagi tersirat Quran ni. Kita baca satu ayat, rupa-rupanya ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelum. Kemudian baca ayat ni, maknanya kita masih lagi berhajat untuk nak ulang-ulang, untuk melihat banyak kali ayat-ayat yang kita ni untuk nak faham betul-betul. Inilah yang dikatakan lahum qulubun la yafqahun. Kita tidak begitu fokus menyebabkan mungkin kita tidak boleh membuat kesimpulan yang baik. Oleh sebab itu kita gunalah akal kita, hati kita untuk faham ayat-ayat begini. Tak dapat sekali, dua kali kita ulang. Tak dapat dua kali, tiga kali kita ulang. Pasti kita akan bertemu permata-permata yang berharga daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi Allah sebut
wattaqullah, tahan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tahanlah dalam mempelajari benda-benda gini, Allah akan ajar nanti. Kadang-kadang kita rasa, okey dah ni, faham dah. Padahal banyak lagi benda yang kita tak faham. Begitu. Wallahu a'lam.